Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Mari kita sama-sama angkat tangan, kita baca doa supaya Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati Tuan Haji Syahrum, pengurusi Masjid Bukit paling kaya dalam dunia. Bukit beruang. Alhamdulillah. Dan seluruh ahli tuan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Ni live mana ni? Dia duduk cari. Live mana? Nama apa? Ha? Apa Jasim? Natar. N-A-T-R Jasim. Yang ni? Apa ni? Dunia Ilmu Channel. Syam rakam. InsyaAllah ni berakam. Okey, alhamdulillah. Dia menyebarkan ilmu. Jadi tuan-tuan, saudara Muhammad, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni duduk dalam situasi wabak. Nah, bila kita duduk dalam situasi wabak ni, Allah sedang menguji kesabaran kita. Sabar. Tuan-tuan sebenarnya sangat beruntung duduk Melaka ni. Ada setengah tempat masjid tak boleh masuk kan tuan? Sangat beruntung. Sebab tu orang Melaka jangan komplain. Sikit-sikit kekurangan yang kita tak dapat tu, jangan komplain. Syukur pada Allah. Kita tak boleh nak rapat sah lagi. Tak apalah tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan, kalau boleh saya nak ceramah, saya nak tengok mulut tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tahulah, saya tahulah senyum ke, marah saya ke, jelin gitu. Nampak mulut tu nampak respon kan. Nampak mata ni tak tahu. Macam tu senyum tu boleh jadi mengantuk pun ada. Jadi tuan-tuan sahabat, tapi SOP nak buat macam mana? Sabar je lah, salih Muhammad. Dan dia salah satu daripada ikhtiar kita. Mudah-mudahan kita tak terkena dengan wabak tu. Nabi kata apa? Larilah kamu daripada penyakit
macam mana kamu lari, kamu takutkan kepada singa. Nabi SAW suruh. Allah bagi nikmat tubuh badan kita ni, salah satu cara dia ialah kita menjauhkan diri kita daripada penyakit. Itu pun salah satu daripada cara untuk kita mensyukuri nikmat. Jangan ceburkan diri kita dalam kebinasaan. Itu perintah Allah. Maka mengelak diri, berusaha untuk jauhkan diri daripada penyakit merupakan salah satu daripada perintah Allah, dan ada pahala dia, insya-Allah. Tapi itu bukan tajuk kita nak bincang hari ini. Tajuk kita hari ini nak bincang tentang akhlak Nabi SAW terhadap musuh-musuh dia. Tahu pasal apa? Pasal apa kita nak mengaji benda ni? Yang pertama, kenapa nak mengaji akhlak Nabi SAW terkait dengan musuh? Kenapa? Yang pertama, untuk kita mencintai Nabi SAW. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada aku, lebih lagi dia kasih daripada anak pinak dia, mak bapak dia, dan manusia seluruhnya. Tuan-tuan, ada seorang yang tuan-tuan cinta lebih pada cinta kat Nabi SAW, tak sempurna iman. Nah, anak-anak kita sayang dekat anak-anak kita, sayang sangat-sangat, lebih pada cinta kat Nabi, tak sempurna iman. Macam mana nak mati kalau iman tak sempurna je? Macam mana nak mati iman tak sempurna? Nak mati iman kena bagi perfect, sebab masuk dalam kubur tak payah lagi nak usaha untuk naikkan iman. Nak dapat iman sempurna waktu hidup ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, syarat mencintai mesti mengenali. Tuan-tuan, kita sama-sama kita ni, dia kalau nak suka kat orang ni, dia atas beberapa benda. Suka kat orang ni, nak cinta kat orang ni. Yang pertama, sebab segak dia. Orang Melaka cakap segak. Nama kan? Segak macam? Segak. Bukan tanya Syam segak kan? Segak ke ni? Smart, cantik. Tapi cantik ni dia subjektif. Cantik ni sangat subjektif kan? Nah, dia bergantung kepada apa? Cantiknya ni bergantung kepada apa? Wajah. Ada cantik tu bergantung filter apa yang dia guna waktu dia ambil kamera tu, ambil gambar. Cantik ni tuan-tuan, ada orang dia suka orang kulit hitam, ada orang suka kulit putih, ada orang suka gemuk, ada orang suka kurus. Setengah orang tu, kurus, orang tengok, kurusnya. Setengah orang kata, cantiknya, ada. Orang tengok, gemuknya, Salih Syamad. Kita, tak, cantiknya, ada. Itu sangat subjektif. Tetapi biasanya manusia akan sukakan kepada kecantikan. Maka tak ada manusia paling cantik, lebih cantik pada Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan, siapa suka manusia tinggi? Ada orang suka orang tinggi, ada orang suka orang rendah. Nabi SAW mutawassit, laisa bil tawil wa laisa bil qasr. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Nabi ni tengah-tengah aja. Jadi orang yang suka orang tinggi pun akan sukakan Nabi, orang yang suka orang rendah pun akan sukakan Nabi SAW. Nabi SAW tidak terlalu gemuk, dan Nabi SAW tak terlalu kurus. Nabi ni orang pertengahan. Nabi ni muka dia putih merah. Putih merah. Boleh bayang tak laki-laki putih merah, duduk tengah panas ni, blushing ni, merah ni. Nabi kalau marah ni, nampak ni merah muka dia, nampak sahabat kata tu Nabi tengah marah, nampak muka dia. Nabi tak zahirkan kemarahan, tapi nampak muka tu tahu Nabi SAW marah. Rambut Nabi SAW tidak terlalu kerinting, tak pula terlalu lurus. Kalau orang suka orang rambut kerinting, ada orang suka rambut lurus straight macam rebonding tu. Nabi SAW rambut dia tengah-tengah, dia beralur macam tu, macam tuan-tuan, cucah bau. Kadang-kadang ni Nabi, rambut Nabi SAW ada 3 bahagian. Limah, jumah, wafrah. Limah duduk bawah sikit, bawah telinga. Jumah duduk di antara telinga dengan bahu. Wafrah cecah bau. 3 style rambut Nabi SAW. Tak pernah rambut Nabi lepas pada bau. Kalau lepas bau, Nabi SAW akan potong rambut dia. Dia setakat ni biasanya. Sallallahu alaihi Muhammad.
Jabir kata, tak pernah aku tengok laki-laki yang memakai baju merah yang lebih cantik daripada Nabi SAW. Bila berjalan Nabi SAW ni, angin tiup rambut dia, menepuk-nepuk bau dia. Masya Allah, segak Nabi SAW. Pertama, kita suka cinta kat seorang pasal segak dia. Yang kedua, kita akan cinta kat seorang ni sebab pengorbanan dia. Pengorbanan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi. Kadang-kadang ni sallallahu alaihi Muhammad tak segak sangat, tapi Allah korban apa saja kat kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita kadang-kadang tuan, antara benda yang menyebabkan kita sayang sangat kat mak ayah kita ni pasal pengorbanan depa. Sanggup berjaga malam untuk kita, kita susah, kita sakit, dialah yang sungguh-sungguh jaga kita. Tak ada manusia yang pengorbanan yang lebih dahsyat Nabi, lebih daripada Nabi SAW. Kita biasanya akan berkorban kepada orang yang kita nampak dan kita kenal. Jarang kita nak buat pengorbanan kepada orang yang akan lahir selepas daripada kita. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan ada harta benda, tuan-tuan nak bagi kat siapa? Tinggal kat anak-anak kita lah. Beli tanah apa semua sikit, kerja siang malam, himpun-himpun duit, beli tanah, buat rumah sikit-sikit apa semua. Nanti kalau mati ni, turun dekat anak ni lah ni. Anak ni bagi jaga rumah, ni dia bagi apa. No, kalau fikir kita punya susah-susah dulu, sallallahu alaihi wasallam, tak payah bagi kat orang lah. Nak bagi kat anak, oh aku penat-penat dulu kerja apa semua, beli tanah ni, senang-senang nak ambil faraid kat kamu. Aduh. Tapi tak, anak-anak kita sayang, kita bagi kat dia. Tapi jarang orang nak tinggal, ni tanah ni saya nak bagi dekat tu cicit saya tu. Bila nak lahir cicit tu, anak pun tak kahwin lagi, tak tahu lah, tapi tanah ni nak bagi kat cicit tu. Jarang orang buat macam tu. Faham tak faham ni? Tapi Nabi SAW, tuan-tuan, dia pengorbanan dia bukan setakat hari ni. Pengorbanan dia, tuan-tuan, dia dulu 1500 tahun dulu, dia dah berkorban dah untuk kita ni, waktu kita duduk kat sini ni. Dan pengorbanan Nabi SAW bukan hari ni, sampai nanti bangkit di padang mahsyar pun Nabi akan berkorban untuk kita. Walhal Nabi tak pernah jumpa kita. Yang ketiga, kenapa kita mencintai seseorang? Kita mencintai seseorang tu, tuan-tuan, sebab apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, apa dia panggil apa? Akhlak dia. Akhlak. Sukalah kat orang tu pasal apa? Baik sungguhlah dia, subhanallah. Tu akhlak. Ya. Saya sayang sungguhlah kat dia tu. Pasal apa? Pasal dia tu kuat mencuri sungguhlah. Kuat sungguh, pantang tak barang hilang, pantang tak barang hilang. Tu yang saya sayang sangat kat dia tu. Pelik orang ni. Tak ni. Pasal apa sayang sangat kat orang ni? Tadi ada orang tak mesej kat saya semalam. Saya cerita suami dia, sallallahu alaihi Muhammad, ajak apa? Ajak rujuk balik lepas cerai, ajak rujuk balik suami dia. Duk timbang, sallallahu alaihi wasallam, saya tak mau bercerai, apa ni rujuk balik dengan suami. Pasal apa? Pasal perangai suka pukul orang. Kasar. Pukul, kerja pukul, salah sikit pukul, salah sikit pukul. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tak mau. Padahal tu bekas suami dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa? Tak sayang lagi ke? Dah pukul itu nak sayang apa Ustaz? Lagi dia pukul makin hilang sayang. Lagi dia pukul makin hilang sayang. Itu yang tuan-tuan. Tu jarang pula jumpa orang kata apa? Sayang sungguhlah kat dia tu. Pasal apa? Pasal suka pukul saya. Baru sikit, salah sikit dia pukul saya. Salah sikit dia pukul saya. Tu yang saya sayang sangat kat dia tu. Pelik. Biasanya kita akan sayang kat orang yang baik akhlak. Dan tak ada manusia yang super akhlak dia, paling hebat akhlak dia, melainkan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW bukan setakat berakhlak. Nabi makarimul akhlak, menyempurnakan akhlak. Tok guru saya kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni kalau nak bagi apa-apa kat orang, kita kena ada benda tu, baru boleh bagi kat orang tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada RM10, tabung lalu lagi, saya bolehlah letak RM10 tu, ataupun letak RM20, ataupun letak RM5 ke, letak RM1 ke, sebab saya ada duit tu. Kalau tabung lalu saya tak ada duit, boleh tak saya nak letak RM10 tu?
Tak bolehlah. Samalah juga dalam keadaan kita nak mengajar akhlak. Kita takkan mampu untuk bagi orang akhlak kalau kita sendiri tak ada akhlak. Faham tuan? Tuan-tuan nak ajak anak tuan-tuan baik dekat rumah semayang, tak tinggal. Tuan-tuan tak boleh tinggal semayang dulu. Salat Muhammad. Tuan-tuan nak anak-anak baca Quran tiap-tiap hari, tuan-tuan kena pulun baca Quran dulu. Tuan-tuan tak mau anak-anak kita sokok kita, jangan mogok. Kita takkan mampu untuk bagi benda yang kita tak ada. Nabi Allah jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah sempurnakan akhlak Nabi SAW supaya akhlak ni boleh bagi kat kita umat dia seorang sikit. Maka kita diajak dengan akhlak. Dan salah satu daripada akhlak Nabi SAW apa dia tuan-tuan? Salah satu daripada akhlak Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, ialah macam mana Nabi ajar kita apabila kita berhadapan dengan musuh. Bukan cerita musuh sangat. Kadang-kadang orang ni benci kat kita kan? Orang tak suka kat kita kan? Orang fitnah kita kan? Tuan-tuan, ada tak yang duduk depan saya ni orang-orang bukit, duduk orang-orang bukit paling kaya dalam dunia ni? Sedap pula sebut dia. Bukit beruang, dia ada dua nah. Kalau beruang tu beruang kan, kalau beruang tu duit kan, namanya duit. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukit apa meniaga berjaya meniaga kita? Siapa tahu bukit apa meniaga berjaya? Bukit beruntung. Ni yang ni tak yang meniaga ada duit Bukit beruang. Ni yang duduk kat depan saya ni ramai-ramai ni, tuan-tuan dengan muslimat semua. Ada tak siapa yang duduk depan saya ni yang semua orang sayang kat dia? Tak ada seorang pun yang benci kat dia. Sikit. Semua orang sayang kat dia. Ada tak? Ada tak ni? Tak ada. Lagi tuan-tuan nak dekat dengan Allah, lagi ramai orang tak suka kat kita. Tak ada. Dia panggil sunnah. Ustaz duduk masjid kan, Salat Jumaat, duduk susun program, pagi ustaz mai ceramah, Salat Jumaat duduk buat majlis-majlis ilmu. Semua orang suka tak? Tak, macam tu. Pintu duduk pergi ceramah kata. Ceramah ni tuan-tuan, bukan duk buat orang buat jahat pun, bukan duk suruh orang buat jahat pun. Solat Jumaat, tuan-tuan nampak tabung masjid itu, sekali tolong pergi ambil seorang sikit. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan balik rumah sekali, solat ala Sayyidina Muhammad, nampak ada isteri kat rumah tu, pekat jentik seorang sikit, tak ada. Tak pernah suruh buat maksiat sikit pun, melainkan suruh orang buat baik je. Betul tak? Tapi semua orang suka tak? Tak. Saya jumpa seorang ulama dekat waktu saya duduk mengaji kat Yaman dulu, sebelum nak balik mai kat Malaysia ni, saya pergi ziarah alim ulama dekat sana. Saya pergi satu tempat nama dia Zabit. Pergi jumpa seorang ulama. Di sana ni jenis mengaji dia tuan-tuan, jenis sandak dekat tiang. Tuan guru tu sandak dekat tiang di masjid, orang pekat-pekat main mengaji dengan dia. Tapi alim sangat. Kai pun kata, "Syekh, saya ni nak balik kat Malaysia dah. Boleh tak tolong nasihat sikit?" Minta nasihat sikit. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zoom sikit syok. Zoom sikit, nampak ketua muka tu agak-agak sikit. Tujuh sangat. Ya, terror. Wow, terror mana? Saya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allah SWT. Saya pun minta nasihat kat dia. Kita, kalau tuan-tuan tok guru mai tempat tuan-tuan, bukan saya lah ni, alim ulama besar-besar ni. Tuan-tuan tahu buat apa? Antara ada ni belum masuk tajuk kita ni, baru sembang-sembang ni, baru mukadimah. Mukadimah ni dalam pukul 9.30 baru habis. So dalam pukul 12 lah semua-semua. Boleh tunggu ke? Tuan-tuan tunggu saya nak balik. Tuan-tuan Sayyid Muhammad, kalau tok guru mai tempat kita, kata ulama, yang pertama tuan-tuan, buat macam mana para sahabat buat dengan Nabi SAW. Kalau boleh ajak pergi rumah. Waktu SOP ni janganlah, waktu hari tak SOP lah, ajak pergi rumah. Sahabat ni kalau Nabi SAW lalu kukuk depan rumah mereka, dia akan panggil Nabi SAW pergi ke rumah.
Buat apa tuan-tuan? Bawa berkat dia masuk rumah kita. Hidup mereka bukan sama macam kita tuan. Hidup mereka ni malaikat duduk berhimpun dengan mereka. Daripada pagi qiyamul lailnya, sehari baca Qurannya, sehari dengan ibadatnya, sehari dengan zikrullah. Dia mengajak tuan-tuan, malaikat duduk berhimpun ni, duduk dengan dia macam ni. Barakah tu tuan-tuan bawa masuk rumah tuan. Kalau Nabi pergi rumah para sahabat, di antara benda yang para sahabat suka buat, tahu buat apa? Ajak Nabi semayang di rumah. Tempat Nabi SAW semayang tu, mereka jadikan tempat tu musalla. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham tak? Buat yang tu. Jamu tok guru makan. Ni, tuan-tuan perasan tak? Tok guru kita, bila dia mengajar, dia minum air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak minum. Dia minum air ni tuan-tuan. Dia akan tinggal balance sikit kat mana. Betul tak? Dia duduk pergi ceramah kan? Duduk pergi ceramah tengok. Dia mesti tinggal sikit. Kita tak erti, kita pergi ambil, kita minum air. Subhanallah. Sepanjang dia duduk ceramah, berapa banyak dia duduk selawat kat Nabi SAW. Ayat duduk depan dia tu tuan-tuan, ayat yang dihidangkan dengan selawat. Berapa banyak ayat Quran yang dia baca, ayat yang duduk depan dia tu sedang menerima, absorb ayat-ayat Quran, getaran-getaran daripada zikrullah. Tuan-tuan, saya sebut Allahumma salli ala Muhammad. Dia pergi minum pula, dia dapat pula tu barakah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil seorang sikit. Tuan-tuan boleh bayang tak benda ni kita dapat bila tok guru tumai rumah, jamu dia ayat salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, bila tok guru mai rumah kita ataupun berjumpa dengan dia, yang berikutnya tuan-tuan buat apa? Minta dia doa kat kita. Ini para sahabat tu buat. Jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolong doakan. Nabi kata dekat para sahabat, kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta dia tolong doakan dekat kamu. Uwais Al-Qarni bukan tak dapat title sahabat pun, tapi Nabi kata dia ni namanya sangat masyhur di langit, orang di dunia tak kenal dia. Tak. Nak abang bagi tahu kata apa? Tuan-tuan, di sana adanya keberkatan doa orang-orang soleh. Tapi jumpa, ustaz tolong doa kat saya nah. Ustaz tolong doa kat saya nah. Ustaz tu pun Allahumma ftah alik. Cukuplah sikit tu ya. Allah buka, semoga Allah membukakan kepada kamu, buka jalan lah, buka pintu kebaikan lah, buka rahmat lah, buka apa semua macam-macam. Simple-simple doanya. Terima kasih Syekh, terima kasih Ustaz Ali. Yang berikutnya, tahu minta apa? Minta nasihat. Bila jumpa alim ulama, minta nasihat. Minta nasihat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok guru ni dia akan nasihat sesuai dengan keperluan kita. Sebab tu kalau orang ni mai tanya, saya dia jawab macam ni. Tok guru, tolong nasihatkan saya Ustaz. Kita ni kena banyak istighfar sikit. Sagi orang ni pula mai, Tok Guru minta nasihat sikit. Kita ni kena belajar qiyamul lail. Tok Guru minta nasihat sikit. Balik jumpa mak tak lagi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa dia lain nasihat? Biasanya apa yang akan keluar daripada kalam ulama itu ialah apa yang diperlukan oleh orang tu. Minta nasihat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rugi kita bila ada alim ulama mai tempat kita, kita tak mengambil manfaat. Ambil manfaat. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi saya pun nak ambil manfaat macam itulah. Pergi jumpa tok guru, ulama besar, ulama tua duduk sana kat dinding. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanya dia, Syekh, saya ni nak balik Malaysia dah. Apa nasihat Syekh boleh bagi dekat saya? Dia kata dua benda. Dia kata satu benda. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut pewaris, bukan sekadar mewarisi ilmu, tetapi juga mewarisi akhlak, tetapi juga mewarisi ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut kamu ulama, akhlak kamu mesti seiring dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kamu kata, kalau kamu digelar ulama, maksudnya ujian-ujian dilalui oleh Nabi SAW, kamu akan turut melaluinya. Sebab itu diwariskan kepada ulama. Kita ni sama tuan-tuan, kita bukan ulama, bukan orang alim pun, cuma nak dekat diri dengan agama je. Betul tak tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk rumah best malam ni tuan-tuan tahu, gegar Baganza. Final apa malam ni? Betul tak? Ui tahu. Mak. Dah. Alah, geng-geng nyanyi tu otai-otai zaman saya. Kita pun teringin je tengok. Subhanallah. Habis yang main ni pasal apa ni? Dengan hujan dekat luarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi syok juga di masjid ni, kapet sedap, aircon best. Tak cukup aircon atas, aircon tepi lagi. Tak cukup aircon tepi, kipas lagi. Tak cukup kecil, besar pun dah. Cuma tak buka je. Tak on. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Yang main ni pasal apa ni tuan-tuan? Duduk bersila kat bawah dengan lenguh mau cukup. Main sebab nak dekat diri pada Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak sebenarnya tuan-tuan main pasal apa? Nak masuk syurga. Tuan-tuan main ni pasal apa? Nak masuk syurga. Siapa kata? Malaikat kata. Dalam satu riwayat cerita, bila kita duduk ni, malaikat ramai ni dengan kita ni. Celah-celah kita ni, malaikat banyak. Sagi bila balik lagi, malaikat naik bertemu dengan Allah. Allah tanya, kamu main mana malaikat? Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Kami main daripada kelompok orang ramai yang duduk mengingati kamu, menyebut nama-nama kamu. Mereka bertakbir, bertahmid, bertahlil. Sallallahu alaihi wasallam duduk. Kita, depa nak apa malaikat ni? Depa nak syurga-Mu ya Allah. Malaikat kata, tolong bagi tahu ke Allah apa kita nak. Tuan-tuan main ni, tuan-tuan nak apa? Nak syurga. Betul tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz, kita nak berhenti azan ke kita nak terus je? Alatul. Terus. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat tanya, Allah tanya, awak depa pernah tengok ke syurga aku? Tak pernah ya Allah, depa tak pernah tengok. Kalau depa pernah tengok syurga aku tu, depa nak apa lagi ni? Depa nak minta perlindungan ya Allah. Perlindungan apa ni? Perlindungan pada neraka-Mu. Awak depa pernah tengok ke neraka aku ni? Tak pernah ya Allah. Kalau depa pernah tengok neraka aku, depa nak apa lagi? Depa minta pengampunan ya Allah. Wahai malaikat, ketahuilah seluruh dosa mereka aku ampunkan. Ya Allah, ampun dosa-dosa kita ni. Keluar sekali daripada rumah ni, keluar daripada masjid ni, berguguran dosa-dosa macam bayi baru lahir tu, mudah-mudahan. Bukan setakat kita yang main ni bukan setakat kita ni. Malaikat kata apa? Ya Allah, ada seorang tu, dia main tu bukan sebab nak main mengaji pun, tak. Singgah aja. Singgah kencing tak tahu. Sejuk-sejuk ni, cari-cari tempat tak ada. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, main singgah. Main nak kencing, tengok-tengok ada kuliah. Nak keluar malu pula, duduk biar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ataupun dia main nak sembahyang isyak ni. Dengar dekat rumah dia, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, azan, terus tak motor nak main. Nak main isyak, main tengok ustaz duduk ceramah. Nak keluar malu, duduk. Ku apa nak habis tahu, ku apa dia menyakar. Aduh, dia gelisah lah, ya Allah. Malaikat Allah, ya Allah, dia tu bukan main nak mengaji pun, main singgah aja. Malaikat, tak ada orang yang duduk di sisi orang yang mendapat manfaat tu, melainkan dia pun akan dapat manfaat. Nak cerita hebat kita. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Namun, dengar ni, bila makin dekat kita dengan Allah, lagi bersungguh nak buat, lagi sungguh nak jauh pada dosa, lagi sungguh nak tinggal dosa, lagi sungguh nak tambah ibadat, lagi banyak ujian main. Betul tak ni? Dulu waktu duduk serabut-serabut dulu ni, rapelah jingga orang Penang kata. Faham tak ni? Zaman kita karaoke tiap-tiap malam minggu, zaman kita pergi disco dandut. Faham tak? Sallallahu Muhammad. Kawan punyalah ramai. Sallallahu Muhammad. Lepas dah masuk Islam ni,
Dah start pakai ketayap, dah duk main masjid apa betul sejadah apa semua ni. Tuan-tuan, udah orang tak mau kawan habis, pekaan friend lah, kick lah, keluar grup. Macam yang blok pun ada. Macam-macam. Dan daripada kalangan tu ada orang yang mula fitnah kita. Salah satu pada ujian yang akan kita lalui dekat pada daripada Allah. Fitnah kita, mengumpat kita, sakitkan hati kita, buat cerita yang bukan-bukan dekat kita, buat zalim dekat kita. Ini perjalanan yang akan dilalui oleh orang yang memilih untuk duduk di jalan Allah. Seorang ulama kata apa? Memilih duduk di jalan Allah ni seumpama memilih untuk jadi tukang jahit. Bila kamu milih untuk jadi tukang jahit, maka bersiap-siaplah terkena jarum. Bersiap-siaplah terpotong dengan gunting. Sebab tu sunnah aja si tukang jahit. Bila kita memilih untuk duduk di jalan agama ni, maka bersiap-siaplah diuji, bersiap-siaplah difitnah, siap-siaplah dengan dibenci. Sebab itulah sunnah dia. Tuan-tuan nak pergi ke KL, Sallallahu Alaihi Muhammad, keluar ikut tol air keruh. Bila lah nak jernih air tu, tak jernih, nama dia air keruh. Keluar tol air keruh, tuan-tuan nak menghala ke KL, keluar api, tuan-tuan akan melalui Sallallahu Alaihi Muhammad RNR Jejantas. Betul ya? Lepas tu sekali jumpa Simpang 4. Turun lagi jumpa apa? Sallallahu Alaihi Muhammad, Seremban lah apa semua tu. Sampai Nilai apa semua, nanti sampailah KL. Sallallahu Alaihi Muhammad, tu jalan dia. Tuan-tuan nak pi KL, tiba-tiba keluar pi. Oh, belum tu saya tak tahu lah. Jumpa tu laporan nak pi ke Selatan ni buat apa? Mula-mula sekali buat tu apa? Ha? Jasin, apa tu? Tangkap. Ha, betul. Tu maksud dia apa tu? Tu jalan tak betul tu. Dia. Tu jalan tak betul. Nak pergi kot ni, sepatutnya kita pilih duduk di jalan agama. Tuan-tuan akan jumpa jalan-jalan ni. Maka itu menunjukkan bahawa jalan tuan-tuan dah betul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut saya, ingat aku apa bunyi? Sallallahu Alaihi Muhammad. Bila kita pilih duduk di jalan agama, tiba-tiba orang benci kita. Itu betul tu. Satu orang tak suka, ada orang tak suka kita. Tu maksud tu betul tu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, itu jalan. Baik, tuan-tuan sekalian, maka bila tuan-tuan, Tok Guru saya sebut, kalau kita ada 10 orang kawan, akan ada 2 orang yang tak suka kita. Kalau tuan-tuan ada 100 orang kawan, akan ada 20 orang tak suka kita. 1000 orang kawan, maksud ada 200 orang tak suka kita. Lagi ramai orang kenal kita, lagi ramai orang tak suka kita. Cuma bila tak suka ni, dia ada perangai macam-macam. Ada orang jenis sakat tak suka kat hati je. Dia tu macam mana? Dia tu okey pilih hati mulut aku. Ada orang jenis tak suka, jenis mulut laser, tak ada insurans, takaful punya. Ni. Apa siapa hang siapa? Itu. Saya cakap, mulut aku habis dah. Ada orang macam tu. Ada orang bila tak suka kat kita, dia guna tangan dia untuk zalim kat kita. Faham tak? Dia guna apa yang ada kat dia untuk buat zalim kat kita. Dia rosakkan kita, dia sakitkan kita, dia fitnah kita, dia umpat kita. Maka di sana ada Nabi SAW yang ajar dekat kita macam mana nak berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita. Dia panggil akhlak Nabi SAW terkait dengan musuh-musuh Nabi. Ni baru masuk tajuk kita. Tadi mukadimah. Subhanallah, ya Allah, dah sabar je lah. Nak buat macam mana? Pun kali balik hujan. Hujan nak tunggu tuan-tuan. Kita ceramah lagi hujan berhenti kita balik.
Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, tuan-tuan tengok macam mana Allah ajak dekat kita bila kita berhadapan dengan kebencian manusia. Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Fussilat ayat 34. Ni Allah ajak kita. Ni bukan contoh Nabi SAW lagi. Apa yang Allah perintah kat kita bila orang buat jahat kat kita. Allah sebut, tolaklah yakni kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Allah perintah apa? Bila orang buat jahat kat kita, balas balik dengan benda baik. Oh, subhanallah. Bukan setakat memaafkan. Dalam ayat yang lain Allah cerita ma'afin 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Allah bagi apa ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Jannah, syurga. Salli ala sayyidina Muhammad. Syurga yang seluas langit dan bumi. Allah perintah untuk maafkan orang. Allah perintah pula untuk kita membalas dengan yang lebih baik. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allahumma salli alaihi wasallam, tidaklah satu hukuman yang lebih baik kepada orang yang menzalimi kita melainkan dengan kita membalasnya dengan kebaikan. Tu hukuman paling best sekali. Orang buat jahat kat kita, kita balas dengan baik. Tu hukuman paling best sekali kat dia. Ha ni. Allah cerita apa dalam ayat tu, tuan-tuan? Bila kita buat benda tu, maka subhanallah, Allah akan jadikan orang tu teman rapat kita. Tuan-tuan balas dengan keburukan, apa yang akan buat? Apa dia akan buat? Dia akan sakit hati, dia akan balas lagi kita. Tuan, senang tak nak maafkan orang? Boleh tak? Susah tuan, sembang boleh lah. Sembang boleh lah, sembang boleh. Maaf ni sampai maaf masuk hati ni. Dia tuan-tuan, kita dalam kita bermuamalah dengan manusia ni, kata ulama-ulama tasawuf, tapak kepada muamalah sama manusia ni hati. Kita bercakap dengan orang pun kita bercakap dengan hati sebenarnya. Sebab tu orang cakap ikhlas mudah masuklah hati. Orang cakap tak ikhlas tak boleh masuk hati. Dua orang bergaduh, cakap tengkimnya kuat, padahal dahi bertemu dengan dahi ni. Macam WWF kan, cakap bam. Lagi dia pergi pisah. Dia tu cakap apa kan? Tak tahu, aku pun tak faham dia kata apa. Padahal cakap depan-depan lah. Pasal apa tak faham? Pasal hati tutup. Faham tak? Saya Nabi Muhammad. Orang yang bercinta cakap pelan-pelan je, tapi faham. Pasal faham. Hati tu dekat. Sama juga kita bermuamalah, berkawan sama-sama kita. Kawan ikhlas, kawan baik, dia tu akhlak baiknya, hatinya baik, takkan kata dia hati. Sebab manusia ni, dia Allahumma salli alaihi wasallam bermuamalah dengan manusia ni dengan hati. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, bila orang buat salah kat kita, hati inilah yang akan menentukan dia mampu memaafkan ataupun tidak. Orang yang hati dia jernih, bersih hati dia, biasanya dia akan mampu untuk memaafkan orang sampai dalam hati dia. Boleh faham tak? Maaf je lah. Maaf ni sampai tak lekat dah hati. Ada orang yang hati dia keras sikit, dia boleh maafkan orang, tapi hati dia tak boleh. Saya lihat semua, aku boleh maafkan dia, tak apa aku maafkan dia, tapi Ustaz, luka di tangan, darahnya kelihatan. Luka di hati, siapakah yang tahu? Boy. Dia keluar dia punya pantul sajak. Tak apalah tuan-tuan, walaupun hati kita sakit, walaupun hati kita tak boleh nak maafkan 100%, Allah tak kira sampai dalam hati, tapi Allah kira sekadar perbuatan kita. Macam mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita mampu bagi salam kat dia, dah Allah kira kebaikan untuk kita. Walaupun hati tak mampu lagi nak padam ni, kesakitan, sakit-sakit hati ni. Boleh faham tak?
Salih alaihi wasallam. Yang ketiga, peringkat ketiga apa ni? Hati mati. Hati mati ni, maafkan orang tak boleh, apatah lagi dalam hati. Salih alaihi wasallam. Aku sampai bila pun tak akan maafkan dia. Aku haramkan dia masuk rumah aku ni. Aku tuntut dengan dia di akhirat. Putus saudara hari ni. Tuan-tuan, Allah tak ajak macam tu, Nabi tak ajak macam tu. Dia layan hati dia sampai bercanggah dengan perintah Allah SWT. Nah, tuan-tuan, Allah suruh buat apa? Maafkan orang. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat macam ni. Kalau ada orang buat salah kat kita, tuan-tuan tak mampu nak maafkan orang kan? Susah nak maaf orang ni, susah. Salih alaihi Muhammad. Nombor satu, tuan-tuan ingat ni. Tuan-tuan nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga kan? Macam tak mau je orang tanya pun tak mau jawab ni. Macam mana? Semangat ni masuk syurga dah. Masuk syurga. Tuan-tuan nak masuk syurga, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dengar apa Allah perintah kat kita. Allah perintah apa? Allah perintah kalau orang buat zalim kat kita, orang buat salah kat kita, maafkan orang. Maaf. Nabi SAW cerita dalam riwayat kan, Sayyidina Nabi Muhammad duduk depan pintu syurga dah. Nak boleh masuk syurga sangat dah. Pahala punya banyak dah nak masuk syurga tu. Sayyidina Muhammad tiba-tiba, siapa tak masuk? Ya Allah, ada orang dulu kat dunia aku nak tuntut kat dia. Orang buat salah kita boleh tuntut tak? Sayyidina Muhammad, aku nak tuntut kat dia. Sayyidina Muhammad, boleh masuk syurga dah? Boleh dah masuk syurga dah. Tak mau. Siapa tak masuk syurga lagi? Nak tuntut orang. Sayyidina Muhammad, kawan-kawan dia yang lain, geng-geng AJK Masjid Bukit Beruang ni, geng-geng buka masuk habis dah. Tu imam masuk. Saya jalan dulu dah. Okey, sila. Tok Bilal pula. Saya masuk. Saya masuk Tok Bilal. Ni apa ni, Tok Siap masuk. Ni Tok Haji pasal tak masuk lagi. Saya tunggu seorang tu ada kat dunia tu, saya nak selesaikan dengan dia. Tunggu berapa lama tu? Entah berapa puluh tahun pula dah tuan-tuan, tak tahulah duduk pada masyarakat tu. Kawan tu dah banyak masalah pula dengan orang tu, dengan orang ni, jumpa orang ni. Sampai kita dah lembik dah. Ya Allah, saya cuma ni, tunaikan aku hak aku atas dia. Allah kata apa? Maafkanlah dia. Oh, tak boleh lah. Ya Allah, tak boleh, maaf lah. Kat dunia lu sebab tak jumpa ya kawan ni. Punya dendam. Dalam kubur tu duduk tunggu macam ni ya. Bangun kat padang mahsyar ni duk tunggu jumpa ni. Jumpa ni, ya Allah, tunaikan hak aku atas dia. Allah kata, maafkanlah. Oh, tak mau. Tahu Allah buat apa? Allah tayang kat dia. Tengok ni. Allah tayang bangunan yang indah dalam syurga. Yang patut dia dah masuk awal tadi dah. Patutnya sama dengan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap tadi dia awal dah. Yang puluh-puluh tahun tu. Saudara Muhammad, bukan tunggu sejam dua. Ya Allah, cantiknya istana tu, cantiknya tu. Tu untuk siapa tu? Nabi mana tu? Rasul mana tu? Kepada orang yang sanggup membayar harga dia. Siapalah yang sanggup bayar harga ni macam tu? Kamu, saya nak bayar. Ngapa ya Allah? Maafkan dia. Ya Allah, kalau saya tahu macam ni lah saya akan dapat dunia dulu, saya maafkan dia lah. Tak apa, pegang tangan dia, pergi sama-sama masuk syurga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau delay masuk syurga, maafkan orang. Maafkan orang masuk syurga. Tuan, yang kedua, pasal apa nak kena maafkan orang? Pasal kita pun salah banyak orang. Ada tak kita buat salah ke orang? Ada kan? Tuan-tuan tahu tak antara orang yang paling banyak kita buat salah, tahu siapa? Mak ayah kita. Kalau mak ayah kita tak maafkan kita, tuan-tuan, melingkup dah kita ni. Betul tak? Mak ayah kita ni, tuan-tuan, mak kita ni tak payah kata, hati dia tak redha kat kita, hidup kita tunggal langgar dah. Sayyidina Muhammad. Ada seorang tu, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pergi mengadu kat tok guru dia. Kata, Ustaz, saya ni hidup saya tunggal langgar, saya tak tahu pasal apa.
Buat serba tak kena ni, tak kena yang tu, tak kena yang ni, tak kena tu, buat apa pun tak jadi. Tok guru dia tanya satu je, kamu ada masalah dengan mak kamu ke? Tak ada, mak saya okey je. Mak saya okey je. Salih alaihi wasallam. Mak saya ni tak ada masalah apa pun dengan saya. Cuba balik rumah tanya mak kamu, ada tak dia ada masalah apa ni? Ada tak benda dia marah ke, dia tak puas hati ke? Allahumma salli ala sayyidina. Dia pun tak apalah, balik rumah, balik kampung, lepas semayang pegang tangan mak dia, mak saya ada, mak ada marah kat saya ke, ada benda saya buat salah? Tak ada. Pegang tangan mak dia, dia cium tangan mak dia, dia tengok mata mak dia, mak cakap tu. Kalau ada apa, mak ada simpan apa-apa kat saya ni, mak beritahu. Mak dia start teriak, keluar air mata. Kita ingat tak dulu waktu sekolah dulu ni, cerita sekolah dulu ni, waktu umur belas-belas tahun, ada kamu beli seluar waktu tu koyak-koyak. Zaman tu zaman pakai seluar koyak-koyak. Mak ingat seluar tu seluar rosak, mak buang. Kamu balik-balik tanya mana seluar tu. Mak kata mak buang. Kamu ambil seluar tu, kamu lempar dekat wajah mak, kat muka mak. Mak ingat ni, waktu tu mak doa. Mak kata aku tuntut ni anak aku kat akhirat. Tapi mak ni lepas tu dia masak, dia buat, dia layan macam biasa. Tuan-tuan, rupa-rupanya dengan perkataan mak tu, tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup dia rosak. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa banyak salah kita kat mak kita? Waktu kita sekolah dulu, pernah tak kita tengking tinggi suara kita kat mak kita bila mak kita suruh buat tu? Mak ni tak faham lah. Mak tak faham saya. Kalau mak ambil perkataan kita, tuan-tuan, anak derhaka dah kita ni. Bukan cakap tinggi suara macam tu. Wala takul lahuma uffin. Pun tak boleh kat mak. Soalnya ada semua tuan. Berapa banyak kita thinking suara, berapa banyak kita buat benda tak baik di belakang mak kita. Berapa banyak mak kita menangis malam-malam pasal kita, tuan-tuan. Ya Allah, anakku ni, ya Allah, anakku ni, ya Allah. Berapa banyak kali ayah kita menangis pada kita di belakang kita sebab perangai kita menyakitkan hati dia, gurih hati dia. Banyak, tuan. Kalau mak ayah kita simpan sikit tak redha kat kita, habis tunggang-langgang hidup kita, tuan. Tapi mak kita maafkan kita. Berapa banyak kesalahan kita yang kita buat, yang mak kita maafkan kita. Tiba-tiba ada orang buat salah kat kita, kita tak boleh maafkan orang. Sombong apa kita ni? Salih Muhammad. Waktu sekolah dulu, ada tak buat benda yang orang sakit hati? Ada tak buat benda orang yang buat zalim kat orang? Ada tak? Ada. Waktu sekolah menengah, ada tak? Ada. Waktu universiti, ada tak? Ada. Waktu kerja ni, ada tak orang sakit hati kita? Ada. Kalau campur semua, entah berapa ratus orang yang kita sakiti hati mereka, dan semua orang maafkan kita, tiba-tiba ada seorang buat salah kat kita, kita tak mau maafkan orang tu. Sombong apa kita ni? Betul kan? Bayangkan kalau semua orang yang kita buat salah, seorang pun tak mau maafkan kita, teruk kita, kan? Maka subhanallah, saja mana sombong apa? Maafkan orang. Maafkan orang. Tuan-tuan, maafkan orang, hati tuan ditenang-tenang. Baik, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Itu perintah Allah. Mari kita tengok macam mana cara Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Nabi SAW dan para sahabat diuji. Para sahabat Nabi SAW bila masuk Islam, tuan-tuan, penyiksaan, pembunuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pernah dipukul sampai pingsan. Tuan-tuan tahu kisah Sayyidina Abu Bakar? Dia pernah dibelasah sampai pingsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bilal, tuan-tuan pun tahu masyhur kisah dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Syuaib bin Sinan dirantai, dijemuk tengah panas. Syahid yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, siapa dia, tuan-tuan? Dua suami isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yasir dan Sumayyah. Anak dia Ammar dibakar dengan api. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khabbab al-Arat dibaring atas bara api, diseret daripada hujung sana sampai hujung sana, sampai daging-daging lekang daripada tulang-tulang dia. Orang yang duduk di keliling tu bau hangit daging dia. Minyak-minyak yang keluar daripada daging itu memadam bara-bara api tersebut. Khabbab al-Arat, sallallahu alaihi Muhammad.
Bukan setakat tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sendiri pun berhadapan dengan benda yang sama. Uqbah bin Abi Mu'aid pernah mencekik Nabi SAW daripada belakang waktu Nabi SAW sedang solat. Tuan-tuan, saya nak, bila saya sebut ni, saya nak tuan-tuan cuba bayang kita kena benda tu. Tengah solat ada orang mai daripada belakang cekik leher kita. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, depa buat fitnah buruk-buruk sampai anak-anak Nabi SAW pun tercerai-berai. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi subhanallah, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Abu Jahal mengarahkan supaya perut unta yang busuk tu diletakkan di atas belakang Nabi waktu Nabi SAW sedang sujud tengah sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Utaibah bin Abi Lahab pernah ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah dipukul sampai pingsan. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, tak cukup dengan tu tuan-tuan, Nabi dan para sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah dipulaukan selama 3 tahun. Duduk satu tempat, jangan muamalah dengan mereka, jangan berbelanja, jangan jual barang dekat mereka. Anak-anak mereka tak boleh kahwin dengan anak-anak kita. Senyum tengok muka pun tak boleh. Duit ada, pergi kedai nak beli barang, siapa pun tak jual, siapa pun tak mau beli, siapa pun tak mau jual. Sampai sahabat, tuan-tuan, bukan 3 bulan kita PKP hari tu tak boleh keluar rumah apa sebulan menggelupur kat rumah kami kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat Nabi 3 tahun. 3 tahun. Makan ranting-ranting kayu. Makan ranting kayu, pecah bibir kami menggigit ranting-ranting kayu sebab terlalu lapar. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Jadi bila jadi macam tu, Allahumma salli alaihi, apa yang Allah perintahkan Nabi SAW? Sabar. Para sahabat dah tak boleh tahan lah. Para sahabat jenis perang ni tuan-tuan. Orang-orang Arab ni biasa perang. Sampai Allah buat susunan dalam bulan-bulan tu, ada bulan yang tak boleh perang sebab jenis nak perang. Jenis lama tak perang, boring tu, lama tak perang, jom perang jom. Oh, jenis tu. Jenis. Tapi bila masuk Islam, Nabi kata apa? Dia pakai komplain kat Nabi. Dia kata, Rasulullah, dulu kami ni hebatlah. Masuk Islam, kami ni jadi macam orang hina aja. Orang buat macam-macam pun tak boleh nak balas apa. Nabi kata apa? Sabar. Duk, jangan balas. Duk diam. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, Allah Rabbi, maka Nabi tunjuk satu kisah. Sallallahu alaihi Muhammad, Nabi bagi malaikat yang handle. Ini salah satu benda yang kita boleh buat. Malaikat handle. Maksud dia lagu mana? Allahumma salli ala sayyidina satu hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala sayyidina duduk. Nabi SAW duduk tepi dia. Mai seorang lelaki-lelaki tuan-tuan maki hamun Sayyidina Umar. Maki kata kat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar macam-macam. Sayyidina Abu Bakar duduk diam aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Mai satu limit tak boleh sabar, dia bangun tu nak tahan diri, nak kita pun macam tu lah tuan-tuan, kata juga sabar juga, sampai satu level tak boleh sabar. Lalu tuan-tuan, Nabi SAW tadi waktu duduk solat Jumaat tuan-tuan, Allahumma salli Jumaat, Nabi waktu dia kena maki tu, Nabi senyum aja. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar bangun saja nak tahan diri dia, Nabi bangun, Nabi pergi. Bila Nabi SAW pergi, dia pun subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Jumaat, dia pun tengok Nabi SAW pergi, dia pun pergi kat Nabi, dia tinggal orang ni. Dia kata, Rasulullah, tadi waktu orang tu maki hamun saya, Rasulullah duduk diam aja, senyum aja kat saya. Tapi bila saya bangun nak tahan diri saya nak sebut kata benda dia cakap tak betul. Yang tu je Rasulullah. Pasal apa Rasulullah pergi? Dia kata, tadi ni waktu kamu duduk diam tu, malaikat ramai duk pertahan kamu. Dia kata kat kamu, malaikat kata balik kat dia. Dia hina kamu, malaikat hina dia balik.
Bahkan penghinaan malaikat itu lebih dahsyat lagi. Tapi bila kamu bangun saja mempertahankan diri, waktu tu malaikat tinggalkan kamu. Buat handle seorang-seorang. Tuan-tuan, Nabi nak ajak kat kita, tuan-tuan, dalam situasi-situasi tertentu, salih alaihi wasallam, berdiam diri itu lebih baik. Yang malah, bila kamu difitnah, diam. Satu hari fitnah tu akan reda, kebenaran akan muncul. Kalau tuan-tuan duduk di posisi yang betul, tuan-tuan takut apa? Tok guru saya kata apa? Kamu betul, betul, kamu takut apa? Allah bersama kamu, malaikat dah sama-sama kamu. Nabi kata apa? Allah akan bina satu rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berbalah walaupun dia betul. Dia betul. Kalau tak betul pun, kalau orang buat cerita kat kita pun kita nak tahan lah. Apatah lagi benda kita tak buat, tiba-tiba orang kata lagilah kita nak tahan. Nabi suruh buat apa? Elak. Tak payah duk balah. Tuan-tuan, orang kata kat kita A, kita pi berujah, kita kata tak, saya tak buat A tu, orang tu tak akan mengalah. Dia buat cerita kedua B pula. Kita kata A pun tak betul, B pun tak betul, dia buat cerita C pula. Kita pun kata A tak betul, B tak betul, C pun tak betul, dia buat pula cerita D pula. Bila yang nak habis? Duduk diam. Allah bagi pahala. Ni maksud semua. Tapi senanglah. Susahlah tuan-tuan, cerita dia payah. Malaikat duduk dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan boleh buat macam biar malaikat tolong cover sudah. Orang kata kat kita, biar malaikat tolong cover sudah. Satu hari anak murid kepada Imam Nawawi Piwina, Syekh, ada seorang tu kata macam-macam kat Syekh. Ni jenis firestone, tahu firestone? Betul api. Ada seorang tu main cerita macam-macam lah kat Syekh, saya tak boleh dengar. Imam tak apa? Pergi kat dapur, pergi ambil bekas letak buah-buah dalam tu, bagi hadiah kat dia. Lepas tu bagi tahu saya kirim salam. Dia kata Syekh, dia cerita, dia kata macam-macam kat Syekh. Syekh balas dah balik. Dia kata. Dia kata tak payahlah pergi ambil buah bagi dia. Pasal apa Syekh? Sebab kata kat dia saya sampaikan salam, kata kat dia terima kasih sebab tiap-tiap hari hantar pahala mai kat saya. Tuan-tuan boleh buat itu? Umar cerita, hantar dah haji tu kata apa kat hang, aku tak boleh dengar lah. Dia kata, aku ni kawan baik dengan hang lama dah, aku kan boleh dengar orang duk kata kat hang ni berdesing telinga aku ni. Tuan-tuan boleh agak-agak boleh tak kata macam ni? Tak apa, biar pergi kat dia, tak payah duk cerita, aku tak mau dengar. Boleh? Kata tuan kata apa? Apa dia kata apa kat aku? Apa? Awak dia punya buah saja, dia tahu aku duduk dengan dia lagi lama dulu kecil aku tak dah macam itulah. Allah SWT happy lah kat dia nak bagi pahala kat aku free. Terima kasih banyak-banyak. Oh susahlah cakap di mulut boleh lah tuan-tuan. Allah SWT. Yang kedua tuan-tuan, apa Nabi ajar? Penghinaan yang tersasar bila sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ummu Jamil. Tuan kenal Ummu Jamil? Siapa Ummu Jamil ni? Tuan kenal tak? Kenal suami dia siapa? Suami dia famous, nama duduk dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab, bapa bani suami dia, isteri dia nama Ummu Jamil. Bukan main-main tuan, cantik. Tahu tak Ustaz Syamad? Dia cukup bengang. Tuan-tuan tahu tak Ummu Jamil ni, Allahumma salli Syamad, sampai ke tahap Allahumma salli, Allah catat nama dia dalam Quran sallallahu alaihi wasallam. Tahu ke apa? Suami dia ni jenis ni. Celaka kamu wahai Muhammad. Allah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat yada. Isteri dia tak pasal apa Ummu Jamil ni. Isteri dia ni tuan-tuan, presiden, dia panggil President of Onion Association of Makkah. Presiden kepada Persatuan Bawang Negeri Mekah. Ni tu dah.
Dia tugas dia tuan-tuan, dia pergi kat geng-geng perempuan tu, dia pergi ke perempuan, dia cerita buruk tentang Nabi SAW. Dan di antara gelaran yang dia bagi kat Nabi SAW, tahu dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil Mudhammam. Mudhammam dia sebut. Nama Nabi SAW Muhammad. Dia kilah. Kenapa maksudnya macam dia macam mana? Nama kita macam tu, dikilah nak dia adjust nama kita tu bagi nampak keburukan. Buruk tu. Faham ni maksud saya Muhammad? Mudhammam disebut. Maksud dia apa ni? Yang dikeji gitu maksud. Sallallahu alaihi wasallam. Maka apa Nabi SAW kata apa? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengalihkan saya daripada cacian dan penghinaan kaum Quraisy? Mereka menghina dengan mengatakan Mudhammam dan mereka menyumpah Mudhammam, sedangkan saya adalah Muhammad. Maksudnya tuan-tuan, jangan apa? Sallallahu alaihi Muhammad, jangan ambil, jangan duk terasa lebih. Dia panggil apa tahu Muhammad? Sentak. Oh, bahasa orang budak-budak muda ni. Sentak. Dia kata tu kata kat aku tu kata kat aku tu. Orang tak kata kat hang, tu kata kat aku tu. Dah tuan-tuan, mungkin anggaplah yang dia kata tu bukan kata kat kita. Tu faham tak? Tengok orang post kat Facebook apa-apa tu kata kat aku, tu kata aku. Dah, bukan kata kat hang pun. Dia cerita kat orang lain, dia kata kat orang lain. Dalam hati tu, dah dia masuk orang lain tu, bukan masuk kat aku tu. Hati kita jadi tenang. Faham tak maksud saya? Lagi dia tak tulis nama kita, dia tak kata kita. Anggap itu sudah Sallallahu alaihi Muhammad. Masya-Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi tuan-tuan yang di dalam sekalian Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Jadi saya dengan ini ingin mengumumkan Sallallahu alaihi Muhammad untuk mengumpulkan dana bayaran kapet baru yang tuan-tuan duduk ni, yang sedap ni, yang best kan Sallallahu alaihi bayar tak habis lagi. Tuan-tuan dah duduk dah, bayar tak habis lagi. Tuan-tuan, lagi RM50,000 lagi. Sallallahu alaihi Muhammad ni saya ingat main ni tuan-tuan bagi seorang 1,000 selesai masalah. InsyaAllah malam ni settle lah Ustaz. Malam ni settle lah. Dia buat keluar seorang 1,000, settle tuan-tuan. Kapet tuan-tuan ni nak abang bukan setakat kapet tuan duduk ni atas meja ni pun kapet sama ni. Nak cerita hebat lah. Jadi orang semayang atas kapet ni, orang buat ibadat atas kapet ni, orang menuntut ilmu atas kapet ni, semua pahala pergi tuan-tuan. Berebut tuan-tuan ni. Berebut lah. Ni di antara pot ataupun bahagian yang paling istimewa sekali. Tuan-tuan yang ada duit lebih-lebih sikit tuan-tuan, pergi bagi RM1,000 bukan nilainya dengan kita menyediakan tempat untuk orang bersujud kepada Allah. Dan Ustaz Simat. Dah ni, bagi. Berebut bagi tuan. Bagi. Tabung tu bagi penuh. Tuan-tuan rasa tuan seronok dalam kuliah ni, tuan takut dia tabung dia duduk kacau, tuan seluk yang pejam-pejam mata, tuan buh je apa yang dalam poket tuan. Buh beg duit ke apa-apa semua, beg-beg tu muslimat tu yang beg gold pun ada tu. Buh dengan beg-beg tu sekali kat dalam tu. Nanti beg tu nanti patah balik, duit je tak ada. Dia yang risau. Baik Allah Subhanahu wa taala. Saya buat madrasah saya ada orang bagi gelang. Gelang bagi. Kalau sayang kat gelang tu, bagi ke akhirat. Simpan gelang tu sampai akhirat. Baik Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa Nabi SAW buat? Nabi tuan-tuan berdoa supaya orang yang menghina Nabi SAW diberikan petunjuk dan hidayah. Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal, adalah musuh baginda yang paling ketat. Dia tu digelar Fir'aun pada zaman dia. Sekalipun Abu Jahal banyak mengasari baginda secara fizikal dan emosi, serta mematahkan tulang para sahabat dan memimpin angkatan perang pertama menentang baginda, namun Nabi SAW sentiasa mendoakan supaya Abu Jahal diberikan petunjuk dan hidayah. Allah Rabbi, hebat Nabi SAW tuan-tuan. Doa bagi apa? Bagi Allah. Abu Jahal, apa Abu Jahal tak buat dia tuan? Sampai pimpin tentera serang Nabi SAW. Nabi, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham. Macam tu pun minta doa lagi. Kita ni tuan-tuan, orang boleh tulis sikit kat Facebook ya tuan-tuan. Tulis sikit saja perangai kita kat Facebook. Ya Allah, kau timpakanlah bukit beruang ni atas dia ya Allah. Subhanallah.
Allah, kecil sungguh hati kita ni. Doa kebaikan. Ada tak di kalangan Nabi, ada tak perkataan doa-doa Nabi SAW yang mendoakan kemudaratan kepada orang yang buat dia? Ada? Ada? Sehingga ada seorang tu Nabi SAW doakan supaya dia diterkam singa, diterkam binatang buas. Dan sungguh Allah makbulkan doa dia, memang kena terkam binatang buas. Seorang sahabat Nabi pernah berdoa kepada orang yang fitnah dia supaya orang Allah panjangkan usia dia sehingga bulu mata dia tutup muka dia, mata dia, sehingga dia difitnah dengan fitnah wanita di hujung usia dia dan dia mati dan jatuh lubang. Spesifik doa, jadi doa tu. Ada tak? Ada. Bukan tak ada, tapi subhanallah depa doa tu dengan iman depa. Kalau takat kita nak dibenarkan doa macam tu, habis semua orang Bukit Bawang ni kena dengan doa kita aja. Ya Allah bagi pelingkuk kawan ni, ya Allah rosakkan kawan ni, ya Allah jahanamkan kawan tu, habis semua macam itulah kita tuan-tuan. Salih Allah Muhammad. Nabi ajak apa? Sampai Abu Jahal pun Nabi SAW doakan supaya Allah berikan hidayah, tapi Allah beri hidayah kepada Sayyidina Umar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semasa melepaskan mereka daripada hukuman ilahi, semasa kafir Quraisy bertambah zalim, Nabi SAW berdoa, ya Allah hantarkanlah bertahun-tahun kemarau ke atas mereka seperti 7 tahun kemarau semasa zaman Nabi Yusuf. Doa baginda dimakbulkan. Kemarau melanda orang kafir Quraisy sebagaimana kemarau yang melanda ketika Nabi Yusuf alaihissalam. Kemarau itu memusnahkan berbagai bentuk kehidupan dan memaksa kafir Quraisy makan kulit dan bangkai sehingga mereka berkhayal melihat asap. Abu Sufyan mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad, kamu menyuruh manusia untuk taat kepada Allah dan mengekalkan hubungan baik dengan kaum kerabat mereka. Anggota kabilah kamu sedang dirundung kematian, jadi tolong doa kepada Allah untuk mereka. Akhirnya Nabi diwahyukan ayat daripada surah Ad-Dukhan, lalu baginda berdoa untuk mereka. Awan terus muncul dan hujan turun dengan lebatnya. Seterusnya baginda berdoa lagi supaya apabila mereka merungut tentang hujan terlalu lebat, namun apabila saja dahaga mereka sudah dipuaskan dan merasa selamat, tapi mereka kembali menolak Islam. Ingat cerita Allah melepaskan, Nabi SAW melepaskan hukuman-hukuman itu balik pada Allah. Biar Allah saja akan salli ala Sayyidina Muhammad membalas sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Banyak lagi lah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Nah, akhlak-akhlak dan peribadi-peribadi Nabi SAW yang kita boleh sambung tuan-tuan. Ada lebih kurang 50 akhlak Nabi SAW bila berhadapan dengan musuh-musuh. Salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Dan yang tu kita akan sambung di lain rancangan insya-Allah. Panjang lagi kalau nak baca ni tuan-tuan, mau pukul 12 lagi sungguh. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa tu pun dah memadai dah kat kita ni. Kalau dalam banyak-banyak kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak hadam, tak boleh nak ingat satu benda aja, maafkan orang cukup. Belajar bahasa macam orang kampung saya kata tuan-tuan sekalian, mudah. Orang kampung saya sebut forgive and forget. Orang kampung saya sebut forgive and forget lah. So, maafkan dan lupakan. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan dan kebaikan. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi menganjurkan program kita pada malam ni walaupun dalam suasana PKP. Saya mohon ampun dan maaf atas barang tersalah bahasa, tersilap cara. Semua yang baik itu daripada Allah, kelemahan dan kekurangan itu saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain masa dan ketika insya-Allah. Dan sebelum saya nak tutup majlis, saya ada sikit pengumuman tuan-tuan. Yang pertamanya, saudara semak dekat luar sana, kami membuat jualan untuk membiayai dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin yang saya bangunkan di Bandar Baru Kedah. Bandar Kedah tu saya buat Allahumma Kompleks Islam, ada pelajar tahfiz, pra-tahfiz, ada warga emas sebagainya. Dan kami Allahumma salli alaihi sedang kos pengurusan bulanan mencecah 40,000, 30 ke 40,000. Dan kami tak kenakan yuran dekat pelajar. Jadi kami buat jualan susu tu untuk menampung dana tu. Yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, saya sedang bangunkan Ma'had Darul Faizin yang Kedah tu. Saya buat cawangannya di dekat Melaka, dekat Tanjung Minyak dekat Melaka tu. Sekarang ni saya dah buat clearance tanah, bangunan pun insya-Allah solid semat. Dan saya ingat pada bulan 1 ni kami dah start buat nak
nak start buat structure dah insya-Allah. Dan Ustaz Ahmad, pelajar-pelajar kami dah khatam 30 juzuk kat sana, yang dah sambung menguji Turki dah balik dah. Yang ni lah akan jadi tenaga pengajar dekat situ. Dan kita telah pun beli tanah tu, dan telah pun Ustaz Ahmad siap dia punya design semua, dan insya-Allah kos keseluruhan itu mencecah 1.6 juta. Setakat hari ini kita telah berjaya untuk mengutip sejumlah 234,000 lebih kurang, bermula daripada 1 hari bulan Disember itu. Kalau tuan-tuan rasa nak tumpang sekali, tapi saya lebih mencadangkan kepada tuan-tuan untuk selesaikan masalah kapek ni dulu. Kapek yang ni lebih utama untuk tuan-tuan. Dan subhanallah, di sekitar kawasan Ma'had tu, Salih Ala Sayyid Muhammad, kami jual tanah-tanah lot untuk siapa-siapa. Alhamdulillah, setakat hari ini kita telah pun menjual sekitar 26 daripada 59 lot yang telah kita buat Salih Muhammad. Dan Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan beli tanah tu, tuan-tuan mai duduk dalam madrasah. Duduk dalam madrasah kita insya-Allah. Di situ ada pengajian, ada mahad tahfiz, ada pengajian setiap hari yang kita akan buat dekat situ. Dan insya-Allah tuan-tuan, Salih Muhammad kami buat tu supaya tuan-tuan ada tanah rumah sendirilah, ada tanah sendiri, boleh buat duduk dalam madrasah insya-Allah. Dekat mana? Dekat Tanjung Minyak. Kat sinilah, tak jauh pada sini insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama berhimpun dalam madrasah Salih Ahmad ni pada waktu-waktu akhir zaman ni, dan kubu kita akhir zaman ni nama dia madrasah insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Terima kasih dari saya Ustaz. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا